Baik, Banci Ekonomi 2023 yang dilancarkan hari ini akan memfokuskan pertumbuhan perniagaan dan pertumbuhan bukan berasaskan keuntungan. Dan ia meliputi pertanian, pembuangan dan pengkuarian, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. Jadi, Dilaila Kadir ada laporannya. Silakan, Dilaila. Baik, terima kasih Miza Yusni di Angkasa Puri. Baiklah, saya berada di Sasana Kijang bagi Majlis Pelancaran Banci Ekonomi bagi tahun 2023. Dan untuk pengetahuan anda yang akan dilancarkan oleh Webi Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli kira-kira dalam pukul 2 petang nanti. Dan untuk pengetahuan anda, kita melakukan Banci Ekonomi ini bagi setiap 5 tahun sekali dan untuk pada tahun ini 2023 antara yang akan diberi penekanan ataupun fokuskan adalah terhadap institusi perniagaan dan juga pertumbuhan perniagaan dan juga pertumbuhan yang bukan bersifat keuntungan. Dan untuk perincikan, kita memperincikan mengenai majlis pelancaran bagi Banci Ekonomi 2023 ini. Kita bersama-sama dengan Ketua Penangkawan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Baiklah Datuk Seri, kita nampaknya akan ini merupakan kali pertama ia merupakan berbentuk hebahan ya. Jadi apakah signifikannya dan mengenai pertumbuhan perniagaan dan juga bukan bersifat keuntungan itu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada tengah hari ini, pada petang ini kita akan melancarkan secara resminya pelaksanaan Banci Ekonomi Malaysia yang merupakan kali kelima setelah kita melaksanakan Banci Ekonomi yang pertama tahun 2001. Jadi untuk kali ini bertemakan data ke arah pemangkin ekonomi negara. Kita akan meliputi sebanyak 1.2 juta pertumbuhan perniagaan dan pertumbuhan yang berkaitan dengan tidak berorientasikan keuntungan yang juga menyumbang kepada ekonomi. Dan daripada 1.2 juta pertumbuhan perniagaan itu, dia adalah meliputi terutamanya dari sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, sektor pembinaan, sektor perlombongan dan kuari dan juga daripada sektor pertanian. Dan daripada data yang kita lihat daripada peringkat awal ini, sebanyak 97.3% daripada 1.2 juta pertumbuhan itu adalah pertumbuhan SME ataupun PMKS. Jadi menjadi hasrat kita untuk menjadikan pelaksanaan banci ekonomi yang kelima ini suatu banci yang akan menghasilkan penanda arasan baru data-data utama negara. Seperti mana juga bila kita melaksanakan banci penduduk dan perumahan yang telah berlalu pada tahun 2020, ia menjadi penanda aras baru bagi data-data penduduk dan demografi dan juga perumahan negara. Jadi untuk kali ini pasti kita mengetahui negara kita telah pun menghadapi ujian getih dari segi kesihatan dan ekonomi. Jadi kita ingin lihat setelah kita melepasi tahap ancaman yang tertinggi pandemik COVID-19 2020 dan 2021, kita ingin lihat bagaimanakah pola pertumbuhan ekonomi negara. Dan amatlah penting untuk kita menilai semula data-data baseline yang kita laksanakan selama ini. Dan kita kena ingat bahawa dalam kita melihat prestasi ekonomi negara, ada dua kaedah yang dilaksanakan oleh mana-mana agensi statistik di peringkat negara-negara lain pun, iaitu data-data yang kita laksanakan bercorak bancian, satu lagi yang bertolak kajian ataupun sampel. Jadi data-data yang kita gunakan dalam pengiraan pertumbuhan ekonomi yang kita keluarkan setiap suku tahunan ataupun data-data indikator utama bulanan itu adalah berdasarkan persempalan. Maka ia perlu ditanda aras semula menggunakan data bancian ekonomi ini yang melibatkan 1.2 juta pertumbuhan perniagaan yang saya nyatakan tadi. Baik Datuk Seri, apakah signifikan bagi ataupun apakah pentingnya bagi sektor-sektor pertumbuhan ini untuk mengetahui mengenai bancian ekonomi yang dilakukan untuk 2023 ini? Ya, kalau kita melihat dalam kita menggerakkan kita punya pembangunan negara ke hadapan, kita ingin menilai supaya industri-industri yang kita ingin majukan adalah industri yang memberikan daya saing yang tinggi, yang menghasilkan penghasilan
keberhasilan yang membolehkan comparative advantage ataupun perbandingan antarabangsa yang membolehkan kita boleh berdagang di luar negara. Dan dalam hubungan ini, dalam bancian kali ini banyak persoalan-persoalan yang kita tanyakan kepada pertubuhan-pertubuhan penganiayaan ini yang berbentuk teknologi yang digunakan, berkaitan penggunaan misalnya ekonomi digital dalam perniagaan, dari segi akses kepada financing ataupun kewangan, dan juga yang paling penting ialah bagaimana tentang pekerjaan, tentang skill buruh yang digunakan. Dan kita amat penting untuk kita melihat bahawa dalam kita memastikan pasaran kerja kita dapat bertambah baik, dapat menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan gaji dan upah yang tinggi, kita perlu membangunkan industri-industri yang memberi perpulangan kepada pekerja yang setanding macam negara maju. Jadi kita harapkan dengan pelaksanaan bancian kali ini, yang mana kita akan melihat ada dalam konteks yang saya katakan 5 sektor utama ni, kita dirikan kepada lebih daripada 1,000 industri. Misalnya kalau sektor pembuatan itu bukan sahaja kita melihat sebagai sektor pembuatan, kita akan melihat misalnya sektor tekstil, sektor pakaian, sektor berkaitan E&E, chemical, dan kita boleh lihat dari segi produktiviti, skill gaji upah yang dibayar dan sebagainya. Dan termasuk juga yang paling penting yang tentang melihat tentang agenda pembangunan mampan, yang mana juga kita melihat bahagian-bahagian corak perbelanjaan alam sekitar yang dilaksanakan oleh pertubuhan-pertubuhan perniagaan ini untuk memelihara alam sekitar. Jadi kita pastikan berdasarkan penerimaan data bancian ekonomi ini nanti banyak maklumat-maklumat baru yang akan dikeluarkan, dan yang amat penting juga kita untuk menganalisakan apakah pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru yang boleh kita laksanakan, seperti yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tentang ke arah kita meningkatkan industri hijau, misalnya industri yang berkaitan renewable energy, tentang biomas, hidrogen industri dan sebagainya. Perkara ini juga diliputi dalam pelaksanaan banci ekonomi yang kelima ini. Baik, dan juga Datuk Seri mengenai data, sebab mengenai data, mungkin bagaimanakah data-data ini nanti akan dilindungi juga dan memastikan pihak Rosem sendiri memastikan data-data ini menjadi rahsia? Ya, dalam hubungan ini, dalam melaksanakan mana-mana pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkat Malaysia Rosem, data yang dikumpulkan adalah data berbentuk data mikro, yang misalnya yang tadi 1.2 juta pertubuhan perniagaan berkenaan. Kita memerlukan data perincian yang mana dari segi penghasilan, pekerjaan, corak penggunaan raw material yang diberikan oleh syarikat. Tujuan data-data ini kumpul akhirnya nanti yang akan disebarkan ialah maklumat statistik berkenaan profil industri, mengikut kawasan dan juga teknologi yang digunakan. Jadi dalam hubungan ini, data yang asalnya daripada peringkat individu syarikat tadi tidak akan didedahkan kepada orang ramai. Cuma bila kita nak menghasilkan statistik itu, dia punya unit pelaporannya adalah syarikat ataupun industri ataupun pertubuhan yang berada di satu kawasan. Jadi dalam atau perangkaan yang kita ada, maklumat-maklumat yang dibekalkan oleh syarikat, oleh pertubuhan perniagaan ini adalah kekal rahsia dalam peraturan yang telah ditetapkan, dan kita melindungi maklumat-maklumat individu ini. Yang kita tahu data-data yang dikumpulkan ini kadang-kadang berbentuk trade secret dan juga yang boleh mempengaruhi persaingan dengan entiti yang lain dan sebagainya. Jadi teras kepada penyusunan mana-mana statistik resmi di sebuah negara itu ialah mengekalkan kerahsiaan ataupun confidentiality maklumat individu syarikat itu. Baik, terima kasih atas perkongsian itu tadi, Datuk Seri. Baiklah, jangan lupa laporan saya untuk berita perdana nanti mengenai apakah amanat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebentar saja lagi. Baiklah, kita bersama dengan rakan setugas Miza Yusni semula. Silakan. Baik, terima kasih Dilaila.